Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pernahkah Anda rasa macam politik Sabah ini dah jadi macam drama berseri yang tidak habis-habis? Setiap musim ada watak baru, ada pengkhianatan baru dan ada juga plot twist yang kita langsung tidak sangka. Tetapi kali ini, menjelang PRN Sabah ke-17, drama ini nampaknya bakal menjadi lebih panas daripada sebelum ini. Sebab kali ini bukan sahaja isu parti lawan parti, tetapi soal kepercayaan, maruah dan siapa sebenarnya yang cuba menguasai Sabah dari belakang tabir. Hari ini kita akan bongkarkan dalam video kali ini kenapa Pakatan Harapan nampak terlalu yakin di Sabah dan kenapa warisan mungkin bermain api dengan UMNO dan apa maksud semua ini untuk masa depan rakyat Sabah yang sudah letih dengan janji palsu dan perebutan kuasa yang tidak pernah tamat. Kalau kita tengok sejarah politik Sabah, satu perkara yang pasti, kawan boleh menjadi musuh dan musuh pula boleh menjadi kawan. Sekelip mata sahaja. Semua bergantung kepada siapa yang boleh memberi kuasa, siapa yang boleh memberikan jawatan dan siapa yang boleh bantu kekal dalam permainan politik. Inilah realiti yang membuatkan ramai pengundi Sabah rasa muak. Sebab setiap kali mereka berharap akan ada perubahan, yang datang cumalah kekecewaan yang baru. Contohnya, baru-baru ini Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Sabah Progressive Party SAPP keluar dari gabungan pemerintahan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ini bukan kali pertama gabungan Sabah goyah. Pada Januari 2023, Bung Mokhtar Radin dari Barisan Nasional Sabah pernah coba menggulingkan Kerajaan Haji Jinor dari dalam, tetapi gagal. Dan warisan parti yang dulu digelar Harapan Sebenar Sabah, mereka pun pernah buat hal yang sama. Selepas hilang kuasa pada tahun 2020, warisan terus berpatah arang dengan Pakatan Harapan. Kononnya sebab tidak mahu menjadi boneka pusat. Tetapi sekarang kabar angin. Kabar angin ya kawan-kawan, mula kedengaran lagi. Kononnya warisan mungkin bersekongkol semula dengan UMNO. Nah, persoalannya berapa kali rakyat Sabah mahu percaya lagi kepada janji parti-parti ini? Sekarang mari kita lihat satu lagi babak yang menarik. Keyakinan luar biasa Pakatan Harapan di Sabah. Ramai yang tertanya-tanya dari mana datangnya keyakinan ini. Dalam pilihan raya negeri 2020, PKR cuma menang 2 daripada 8 kerusi yang ditandinginya. DAP dapat 6, tetapi 2 wakilnya lompat parti. APKO pula menang 1 daripada 12 kerusi. Itu rekod sebenar mereka. Tetapi sekarang PH Sabah mahu meminta 23 kerusi daripada 73 yang ada, walaupun GRS cuma tawarkan 18. Tuntutan ini bukan kecil. Ia dilihat macam cubaan parti dari Semenanjung mahu menunjukkan taring di bumi Sabah. Dan disinilah isu besar pun timbul. Kerana rakyat Sabah sudah lama alergi dengan pengaruh politik luar. Slogan Sabah for Sabahans bukan sekadar kata-kata kosong. Ia adalah luahan hati rakyat yang sudah penat diperkudakan oleh politik persekutuan. Kalau kita tengok dari luar, nampak macam PH ini yakin sebab mereka sebahagian daripada kerajaan perpaduan di pusat. Tetapi keyakinan ini sebenarnya boleh menjadi senjata makan tuan. Sebab bagi rakyat Sabah, bila parti Semenanjung mula menuntut lebih kuasa, mereka nampak macam tidak sensitif dengan realiti tempatan. Sementara itu di pihak lain GRS di bawah pimpinan Haji Jinor cuba untuk kekal tenang. Gabungan ini yang terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun PGRS, PBS, Parti Harapan Rakyat Sabah, PCS, LDP, dan USNO. Nampaknya lebih fokus kepada pentadbiran daripada retorik politik. Mereka cuba untuk membina imej yang stabil, mengelakkan drama dan memujuk pelabur supaya percaya bahwa Sabah boleh diperintah dengan matang. Tetapi, sejauh manakah kestabilan itu benar-benar kukuh?
Di tengah semua ini, Warisan pula main permainan berisiko tinggi. Syafiq Apdal berulang kali kata yang Warisan akan bertanding solo, tetapi kabar angin, desas-desus tentang kerjasama selepas pilihan raya dengan UMNO semakin kuat. Kalaulah betul, ini akan menjadi langkah yang penuh dengan risiko. Kamu ingat lagi kah dengan gerakan Kinabalu ataupun langkah Kinabalu, percobaan Warisan dan BN Sabah untuk menumbangkan kerajaan GRS. Tetapi akhirnya gagal, malah memecah belahkan sokongan mereka sendiri. Dan jangan lupa, Warisan asalnya parti yang lahir daripada perpecahan UMNO, sebuah parti yang mereka tuduh mengabaikan Sabah. Jadi kalau sekarang Warisan berpaling semula kepada UMNO, apakah maknanya semua perjuangan mereka selama ini? Bukankah itu satu bentuk pengkhianatan kepada idealisme Sabah autonomi yang mereka sendiri laungkan? Tetapi disinilah dilema besar politik Sabah. Semua orang bercakap soal perjuangan rakyat, tetapi akhirnya yang dijaga ialah strategi untuk kekal berkuasa. Dan itulah sebabnya rakyat Sabah semakin skeptikal. Mereka tidak mahu dengar lagi janji besar ataupun slogan selamatkan Sabah, kalau akhirnya Sabah tetap bergantung kepada keputusan Putrajaya. Kalau kita jujur, pilihan raya rakyat Sabah kali ini bukanlah antara PH, GRS ataupun Warisan, tetapi antara kestabilan dan kekeliruan. Antara kerajaan yang boleh urus ekonomi, jalan raya, air bersih, dan peluang kerja, ataupun satu lagi episode politik, lompat parti, tawar-menawar, dan drama perebutan kuasa. Namun satu persoalan besar timbul di sini. Adakah Sabah benar-benar diberi hak menentukan masa depannya sendiri? Ataupun semua ini hanyalah permainan kuasa di antara elit politik dari Semenanjung dan sekutu mereka di Sabah? Sebab kalau kita lihat corak yang berulang, setiap kali ada cubaan kerajaan Sabah berdikari, pasti ada campur tangan kuasa pusat. Sama ada dalam bentuk tekanan politik, pelantikan jawatan ataupun urusan peruntukan. Dan ini yang membuat ramai pemerhati politik percaya bahwa Sabah masih belum benar-benar merdeka secara politik. Sabah for Sabahans. Mungkin tinggal slogan, sebab akhirnya keputusan besar tetap datang dari Kuala Lumpur. Jadi adakah PH benar-benar memahami perasaan ini? Ataupun mereka cuma guna Sabah sebagai pelengkap angka untuk kekal berkuasa di peringkat persekutuan? Sekarang saya ingin tanya satu soalan kontroversi. Kalau betul Warisan bergabung semula dengan UMNO, adakah itu tanda Syafiq Apdal sudah kehabisan strategi? Ataupun sebenarnya ini adalah langkah licik untuk mencuri balik pengaruh yang kini dipegang oleh GRS dan PH? Dan kalau PH terlalu yakin di Sabah tanpa asas kukuh, adakah mereka bersedia hadapi penolakan rakyat yang semakin kuat dengan semangat Sabah for Sabahan? Atau mungkin semua gabungan ini sebenarnya hanya dua sisi duit shilling yang sama. Satu menjerit autonomi, satu lagi cakap kerjasama. Tetapi akhirnya kedua-duanya bergantung kepada kuasa pusat untuk bertahan. Apapun keputusan PRN Sabah ke-17 nanti, satu perkara pasti. Rakyat Sabah sudah penat menjadi bahan eksperimen politik. Mereka mahukan tindakan dan bukan janji. Mereka mahu lihat jalan siap, bekalan air yang stabil, peluang pekerjaan meningkat, dan hak Sabah dalam ME 63 ditegakkan tanpa perlu menjadi drama nasional setiap kali menjelang pilihan raya. Jadi persoalannya sekarang, adakah PRN kali ini akan menjadi titik perubahan sebenar ataupun sekadar satu lagi episode dalam drama politik Sabah yang tidak berkesudahan? Kalau Anda rasa Sabah patut berdiri di atas kaki sendiri tanpa pengaruh luar, ataupun kalau Anda rasa gabungan-gabungan ini sekadar permainan kuasa yang disusun dari KL, komen di bawah. Sebab disinilah suara rakyat Sabah sebenarnya boleh mula mengubah segalanya.
Baiklah, kawan-kawan. Terima kasih kerana telah menonton Currents VMY dan telah bersama-sama kami sehingga penghujung video ini. Sebelum kita tamatkan ulasan kita pada video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini kalau belum lagi subscribe. Dan supaya Anda tidak terlepas isu-isu panas yang akan kita ulas selepas ini. Baiklah semua, terima kasih sekali lagi. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Jumpa lagi.